Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tingkatan 5 2021? Hari ini hari Rabu bersamaan dengan 3 hari bulan 3. Okey, hari ini Ustaz akan membicarakan tentang tajuk pelajaran yang ketujuh dalam bidang tilawah Al-Quran. Okey, jika semalam kita dah buat tajuk kepelbagaian bangsa dalam Islam, kali ini kita masuk pelajaran yang ketujuh. Setiap yang bermaksud pelajaran ketujuh, tajuk dia ialah setiap orang ialah pemimpin. Tajuk ketujuh dan tajuk ke-8 merupakan hadis di dalam pendidikan Islam tingkatan 5. Jadi tingkatan 5 ada dua hadis dia. Pelajaran ketujuh dengan tajuk setiap orang ialah pemimpin. Satu lagi pelajaran ke-8, 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tajuk ke-8 esok Ustaz akan berikan. Hari ini kita masuk tentang pelajaran 7. Setiap orang ialah pemimpin, hadis. Okey, dengar betul-betul hadis yang Ustaz cuba bacakan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulun ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi malin sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibtu an qad qala warrajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Riwayatul Al-Bukhari. Okey, sekarang Ustaz nak bacakan tentang maksud hadis yang Ustaz baca tadi. Kullukum ra'in, maksud dia setiap kamu ialah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kamu bertanggungjawab atas kepimimpinannya. Okey. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam itu ialah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Okey. Seterusnya, warrajulun ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan lelaki itu ialah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan perempuan itu ialah pemimpin dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan pekerja itu ialah pemimpin bagi harta majikannya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Atas kepimpinan-Nya. Qala wa hasibtu an qad qala, dia berkata, aku menyangka bahawa sesungguhnya baginda juga bersabda, warrajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan lelaki itu ialah pemimpin bagi harta benda ayahnya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan kamu semua ialah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Itu adalah maksud hadis yang Ustaz cuba bacakan tadi. Okey.
Di sini Ustaz cuba bawakan ada 5 tanggungjawab setiap individu. 5. Yang pertama, pemimpin, seorang pemimpin bertanggungjawab ke atas kepimpinannya. Yang kedua, suami, juga seorang pemimpin. Yang ketiga, isteri, juga seorang pemimpin. Yang keempat, pekerja, juga seorang pemimpin. Yang kelima, anak, juga seorang pemimpin. Okey, apa tanggungjawab setiap individu? Apa tanggungjawab setiap individu? Okey, Ustaz nak terangkan tanggungjawab pemimpin. Tanggungjawab pemimpin. Maksudnya dalam kelima-lima yang Ustaz sebut tadi, apa tanggungjawab masing-masing? Daripada pemimpin, suami, isteri, pekerja dan anak. Masing-masing adalah pemimpin dan apa tanggungjawab masing-masing? Okey, mula-mula Ustaz nak cerita tentang tanggungjawab tanggungjawab bagi pemimpin. Okey. Pemimpin mesti ada 5 tanggungjawab. Yang pertama, berlaku adil dan menghapuskan kezaliman. Yang kedua, menegakkan syariat Islam. Yang ketiga, menyusun sistem pentadbiran yang cekap dan amanah. Nombor 4, menyediakan infrastruktur yang lengkap. Dan yang kelima, bersikap toleransi terhadap orang bawahan. Itu adalah tanggungjawab seorang pemimpin. Tidak kiralah pemimpin negara ke, pemimpin ketua kelas ke, pemimpin kumpulan ke, pemimpin kelab ke, pemimpin badan beruniform ke. Itu adalah tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh pemimpin. Okey, seterusnya Ustaz nak pergi kepada tanggungjawab seorang suami. Suami juga merupakan individu yang disebut di dalam hadis tadi. Okey. Tanggungjawab seorang suami di sini Ustaz dah bawakan 4. Yang pertama, memberikan nafkah kepada anggota keluarga. Yang kedua, memberikan didikan agama kepada isteri dan anak-anak. Yang ketiga, memberikan perlindungan dan menjaga keselamatan anggota keluarga. Nombor 4, melayan dan bergaul dengan isteri dan anak-anak dengan pergaulan yang baik, yang sebaiknya. Itu adalah tanggungjawab seorang suami. Okey, seterusnya. Pemimpin yang ketiga ialah isteri. Jadi apakah tanggungjawab seorang isteri? Okey, ada 4 tanggungjawab. Yang pertama, mentaati suami dan menunaikan haknya. Yang kedua, menjaga maruah diri suami dan keluarga. Itu adalah tanggungjawab isteri. Yang ketiga, memelihara dan mendidik anak-anak. Dan yang keempat, tanggungjawab isteri ialah menguruskan rumah tangga. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang keempat, tanggungjawab pekerja. Seorang pekerja juga merupakan pemimpin, dinyatakan dalam hadis. Ada 4 tanggungjawab pekerja. Yang pertama, mengikut arahan ketua. Yang kedua, bekerja dengan penuh integriti dan berdisiplin. Yang ketiga, bekerja mengikut prosedur yang ditetapkan. Yang keempat, melaksanakan tugas dengan sempurna dan amanah. Itu adalah tanggungjawab pekerja. Pekerja merupakan pemimpin, maka perlu bertanggungjawab di atas kepimpinannya dan tanggungjawabnya. Okey, seterusnya Ustaz ingin masuk tentang sedikit tentang spektrum ilmu. Ada hadis ada hadis yang berkaitan. Ustaz cuba baca hadis ni, yang maksudnya wajib atas seorang Muslim mendengar dan mentaati perkara yang dia suka atau benci. Jika tidak disuruh melakukan juga tidak disuruh melakukan maksiat. Juga disuruh melakukan maksiat, maka tidak wajib dengar dan tidak wajib taat. Okey. Jika bukan juga jika. Ustaz baca sekali lagi.
Wajib atas seorang Muslim itu mendengar dan mentaati perkara yang dia suka atau dia benci. Okey, wajib dengar dulu Okey, wajib mendengar dan mentaati perkara yang dia suka atau benci. Okey, jika tidak disuruh melakukan maksiat. Jika tidak disuruh melakukan maksiat. Jika disuruh melakukan maksiat, maka tidak wajib dengar dan tidak wajib taat. Maksudnya seorang Muslim itu dia wajib mendengar perkara yang dia wajib di atas seorang Muslim. Mendengar dan mentaati perkara yang dia suka atau benci. Jika tidak disuruh melakukan maksiat, maka kena taat. Kalau disuruh melakukan maksiat, maka tidak wajib dengar dan tidak wajib taat. Contohnya pemimpin kita atau ketua kita suruh kita melakukan maksiat, maka tidak wajib dengar dan tidak wajib taat. Okey. Tapi kalau macam pemimpin kita suruh buat kerja, okey, sebagai contohlah, guru merupakan pemimpin kepada anak-anak murid. Guru kelas contoh, dia memimpin anak-anak murid yang berada dalam kelas. Jika guru itu suruh melakukan maksiat, maka jangan dengar, jangan taat. Tapi jika guru itu suruh melakukan kerja sekolah dan kerja rumah, maka wajib taat dan wajib dengar. Wajib kena siapkan kerja rumah yang cikgu berikan. Okeylah, baiklah murid-murid. Seterusnya Ustaz nak masuk yang kelima, ialah anak. Anak juga disebut di dalam hadis itu, dan anak ada tanggungjawab. Anak merupakan seorang pemimpin dan ada tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan ke atasnya. Okey, ada 4 di sini. Okey, apa tanggungjawab anak? Yang pertama, berbakti kepada ibu bapa sewaktu mereka masih hidup atau telah meninggal dunia. Okey, macam mana kita nak berbakti kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia? Yang hidup tu kita berbakti dengan berbuat baik kepada ibu bapa, menghormati ibu bapa, bercakap elok dengan ibu bapa. Itu yang masih hidup. Yang telah meninggal dunia, macam mana kita nak berbakti? Okay, pertama, kita perlu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebab apa? Sebab kita merupakan zuriat kepada ibu bapa kita. Maka ibu bapa kita juga dapat faham kalau kita buat benda yang tidak elok. Okey. Yang kedua, kita perlu menjaga silaturahim antara sahabat-sahabat ibu bapa kita, kenalan-kenalan ibu bapa kita. Jangan putuskan silaturahim. Okey. Dan yang itu yang pertama, berbakti kepada ibu bapa sewaktu mereka masih hidup atau telah meninggal dunia. Okey. Yang kedua, sentiasa mendoakan mereka. Yang ketiga, sentiasa membantu mereka dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, sentiasa berbuat baik dengan ibu bapa dan menyambung silaturahim dengan rakan-rakan mereka. Okey, itu adalah 4 tanggungjawab anak yang perlu dilaksanakan. Kita semua anak lah, betul tak? Tiada kita, tiadalah tiada ibu bapa kita, tiadalah kita. Jadi kita juga ada anak, kita juga perlu melaksanakan tanggungjawab ini. Okey, di sini Ustaz ingin bawakan antara nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya dalam surah Luqman ayat 12 hingga 19. Ustaz hanya datangkan nasihat-nasihat. Okey, yang pertama, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa. Ni pesanan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Yang ketiga, sentiasa bersyukur kepada Allah dan menghargai kedua-dua ibu bapa. Yang keempat, sentiasa Okey, yang keempat, setiap perbuatan baik atau jahat akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, dirikanlah solat. Yang keenam, laksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ni pengawas ni, pengawas sekolah perlu amar ma'ruf nahi munkar. Okey. Seterusnya, bersabar atas segala musibah. Seterusnya, menjauhi sikap sombong. Dan seterusnya, elakkan percakapan yang sia-sia. Okey. Itu adalah pesanan Luqman Al-Hakim
kepada anaknya. Kita boleh ambil iktibar. Okey, jadi sekarang Ustaz nak terangkan tentang pengajaran hadis. Kalau pelajaran yang ke-6 semalam, kita ada 3 je pengajaran hadis. Yang ni Ustaz cuba bawakan 7 pengajaran hadis ini. Pengajaran hadis mengenai pemimpin ni. Dia dalam pendidikan Islam tingkatan 5 ada 2 hadis je. 2 hadis. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua nanti yang semalam adalah pengajaran ayat. Ini pengajaran hadis. Ada 7 pengajaran hadis. Okey, sebagai umat Islam, kita hendaklah menyedari bahawa setiap individu berperanan sebagai pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Okey. Yang kedua, kita hendaklah menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang dipimpin dengan adilnya dan amanah. Okey. Yang nombor 3, kita hendaklah memelihara dan melindungi anggota keluarga agar selamat di dunia dan di akhirat. Okey, nombor 4, kita hendaklah bertanggungjawab terhadap segala urusan keluarga dan rumah tangga agar kekal harmoni. Nombor 5, kita hendaklah sentiasa bersikap amanah dalam pekerjaan supaya rezeki diberkati. Okey, yang ke-6, kita hendaklah berbakti kepada ibu bapa semasa mereka hidup ataupun setelah meninggal dunia kerana jasa ibu bapa tidak terbalas. Betul tak? Nombor 7 yang terakhir ialah kita hendaklah mencontohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kepimpinan kerana baginda ialah contoh ikutan yang terbaik. Okey. Itu adalah pengajaran hadis. Untuk tajuk pelajaran yang ke-7, tajuk setiap orang ialah pemimpin. Jadi Ustaz ada sediakan, macam biasa Ustaz sediakan soalan dalam Google Form. Sila jawab soalan yang Ustaz berikan. Okey, kita berjumpa lagi esok. Pada minggu ini kita buat full sampai hari Ahad. Berjumpa lagi esok pagi dan sila jawab soalan yang Ustaz berikan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.